اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita tadabbur surah Al-An'am ayat 40. Sebelum tu kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat yang lepas ialah Allah menceritakan tentang ilmu Allah meliputi segala-galanya, sama ada yang lepas, yang sedang ataupun yang akan datang. Dan Allah juga memberitahu tentang sifat orang beriman. Sifat utama orang beriman ialah yastajibu, innama yastajibu allazina yasma'una. Sifat orang beriman yang utama ialah yang terus menyahut perintah Allah dan Rasul. Iaitu Allah kata allazina yasma'una, orang-orang yang mendengar. Mendengar di sini ialah maksudnya mendengar dan patuh, mendengar dan taat. Dan sebaliknya adalah sifat orang yang tidak beriman, yang hanya mendengar tapi tidak mentaati. Bahkan Allah menafikan orang yang mendengar tapi tidak mentaati. Allah menafikan bahawa mereka itu adalah orang yang mendengar. Sebenarnya mereka tidak mendengar. Selagi mana manusia tidak mendengar, selagi mana manusia tidak mentaati ataupun tidak beramal, maka dia adalah masih tergolong dalam golongan orang yang jahil. Kata Fudail ibn Iyad, la yazalu alimun jahilan hatta ya'mala bima alima. Berkata Al-Fudail ibn Iyad, orang yang berilmu sentiasa dalam keadaan jahil sehinggalah dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Maknanya ilmu itu adalah berdasarkan bukan setakat maklumat tetapi berdasarkan amalan. Apabila dia beramal maka berilmulah dia, dan selagi dia tidak beramal maka dia masih jahil. Kemudian Allah beritahu kekuasaan Allah dalam ayat 37. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Allah beritahu kedegilan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang sentiasa meminta bukti kebesaran Allah dan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun bukti yang ada iaitu Al-Quran sudah cukup jelas dan sudah cukup banyak. Maka Allah berkata, apa yang diminta oleh orang musyrikin Allah tidak perkenankan. Bukan bermakna Allah tidak mampu, bahkan innallaha qadirun, sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menurunkan apa saja sebagai bukti kebenaran dan keesaan Allah. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahawa satu, Allah tu Maha berkuasa. Yang kedua, Allah mengetahui bahawa permintaan orang-orang musyrikin bukan untuk beriman, tapi hanya sebagai alasan. Kemudian lepas itu Allah beritahu ciptaan Allah selain daripada manusia, iaitu haiwan-haiwan, semuanya adalah sama seperti ciptaan manusia.
Allah kata wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah binatang-binatang yang melata di atas muka bumi dan tidak juga burung yang terbang di udara melainkan sama seperti umat manusia, iaitu dicipta sebagai tanda kebesaran Allah, dan Allah juga memberi panduan kepada binatang-binatang, haiwan-haiwan untuk memudahkan kehidupannya. Kemudian Allah bagi tahu semua itu, binatang itu akan dihimpunkan di pada mahsyar. Kemudian ayat terakhir 39 Allah bagi tahu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah sama, tidak ada beza dengan orang yang pekak dan orang yang bisu. Bahkan mereka ini sentiasa berada dalam kegelapan. Dan Allah bagi tahu kekuasaannya, sama ada untuk mendapat hidayat ataupun kesesatan, semuanya bergantung kepada kehendak Allah. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki sesat, Allah akan sesatkannya berdasarkan hikmah. Dan siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayat ataupun siratul mustaqim, Allah akan bagi hidayatnya berdasarkan hikmahnya. Itu ayat yang lepas. Ayat hari ini Allah nak bagi tahu, Allah nak halakan persoalan kepada orang-orang musyrikin Mekah supaya mereka terbuka mindanya, supaya akhirnya mereka tidak menjadi orang-orang yang pekak, orang bisu dan orang yang buta. Jadi soalan yang Allah bertanya kepada orang musyrikin melalui Nabi Muhammad SAW adalah sebagai soalan menunjukkan kepelekan orang-orang musyrikin dan juga supaya mereka sedar dan mereka terbuka mindanya. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul katakanlah, ara'aitakum, apa dia ara'aitakum? Apa dia? Kamu kabarkan kepada aku kan? Tapi tadi apa? Tak lihat ke? Yang mana satu betul? Ara'aitakum, banyak kita jumpa dalam Quran. Ara'aita, ni ara'aitakum. Jadi kalau kita nak terjemah harfiah, ara'aitakum, ta ni engkau, kum kamu. Jadi tidakkah engkau melihat? Kan terjemah kan? Tidakkah engkau melihat? Kamu tak tengok ke? Tadi terjemah apa? Kamu kabarkan kepada aku. Yang mana betul? Tidakkah engkau melihat? Satu lagi, kamu kabarkan kepada aku. Yang mana satu betul? Sebenarnya dua-dua betul. Dua-dua betul. Maksud ara'aitakum ialah ara'aitakum, kamu lihat, kamu fikir, kemudian kamu bagi tahu aku. Boleh? Jadi maksud sebenarnya ara'aitakum ni, kamu lihat, kamu perhati, kemudian hasilnya kamu bagi tahu aku. Jadi nak terjemah apa ni? Katakanlah apa yang kamu lihat, maka beritahuku. Siapa yang lihat ni? Rasulullah. Kum?
Kamu siapa ni? Orang musyrikin Mekah. Jadi apa yang kamu lihat, kemudian bagi tahu aku. Apa dia ni? In atakum, sekiranya atakum telah datang kepada kamu azabullah, azab Allah. Azab Allah di sini maksud ialah di dunia, sebagaimana azab Allah yang menimpa kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kan? Sama ada kaum Samud ditimpa dengan apa? Suara pekikan. Kaum Ad ditimpa dengan angin. Kaum Nabi Nuh ditimpa dengan taufan. Kaum Nabi Lut ditimpa dengan baling batu ataupun hujan daripada batu. Jadi Allah suruh Nabi bertanya kepada orang musyrikin, cuba kamu fikir, kemudian kamu beritahu aku apa dia. Sekiranya datang azab Allah kepada kamu sebagaimana datang kepada azab kepada kaum yang dahulu, atau atatkum, datang kepada kamu sa'ah. Sa'ah apa dia? Kiamat. Jadi dua, satu azab Allah, yang kedua sa'ah. Beza apa dia? Azab Allah ni di dunia, kiamat, sa'ah tu ialah kiamat. Okey, apa dia? Kalau datang azab Allah kepada kamu ataupun datang kiamat, aghairallah, adakah selain Allah tad'u, kamu menyeru ataupun kamu berdoa. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu adalah sadiqin, orang-orang yang benar. Benar apa ni? Benar dalam apa? Bukan. Ini ayat ni tuju pada siapa ni? Allah perintah pada Nabi supaya bertanya pada orang musyrikin. Kalau datang azab Allah masa kat dunia ataupun kiamat, adakah selain daripada Allah kamu akan berdoa? Iaitu kamu berdoa pada patung kamu, kan, berhala kamu. Sekiranya kamu adalah orang yang benar. Benar apa? Kata-kata apa? Sekiranya akidah ataupun pegangan kamu benar, iaitu Tuhan kamu boleh selamatkan kamu. Kan? Bila orang musyrikin sembah berhala, apa anggapan mereka pada berhala tu? Dapat bantu dia ketika datang musibah, kan? Kalau itulah pandangan kamu benar, maka bila datang azab, adakah kamu akan berdoa pada berhala ataupun kepada Allah? Boleh? Jadi soalan tu, soalan apa tu? Soalan nak buka minda. Soalan nak buka minda. Okey. Kemudian Allah jawab, bal, bahkan iyahu, hanya kepadanya tad'u, kamu berdoa. Bahkan hanya kepadanya. Iyahu, dia kalau huwa, dia. Kalau huwa makna dia. Tapi kalau iyahu, beza apa? Dia sama dengan ni. Anta, engkau, kan? Tapi kalau iyaka, apa beza?
Ada hanya kepada engkau. Kalau anta, engkau je. Jadi kalau huwa dia, kalau iyahu hanya kepadanya. Sebab tu bila kita baca surah Fatihah pada iyyaka na'budu. Kalau buat ayat macam ni, na'buduhu, kami sembahnya. Na'buduka, kami sembah engkau. Beza tak? Iyyaka na'budu dengan na'buduka. Beza? Apa beza? Ha? Yang mana hanya? Yang mana betul? Antara dua yang mana betul? Tak, dua-dua betul bahasa Arab. Tapi yang kurang yang mana? Kenapa Allah tak pakai ni? Kenapa kita tak baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Na'buduka wa nasta'inuka. Oh, kalau iyyaka makna dia hanya kepada engkau. Kalau na'buduka, tak, kalau na'buduka boleh tambah ni. Kami sembah engkau dan kami sembah berhala. Boleh tambah. Jadi ayat ni tak kuat. Tapi nak bagi tahu hanya kepada Allah, tak boleh tambah, tak boleh selain daripada Allah. Maka iyyaka kena kat depan. Dia panggil. Beza tu. Tak sama je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama. Makna hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Maksud apa? Boleh tak minta pertolongan kepada orang lain? Tak boleh. Apatah lagi kepada mayat. Kalau minta tolong orang angkat barang, boleh pula. Tak bercanggah dengan wa iyyaka nasta'in. Ya. Bukan ibadat. Kalau kita minta bomo sembuhkan kita, bukan sembah pun. Tapi bukan ibadat kan? Minta dia sembuh je, bukan kita sembah dia. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Tapi minta tolong orang angkat barang kita, boleh pula. Kan hanya kepada engkau kami minta tolong. Jangan minta siapa-siapa lah. Kita kata, nak ambil gelas air. Tadi abah kata, wa iyyaka nasta'in. Macam nak jawab? Apa dia? Dia jam. Soalan ni tak ada dalam SPM. Dia macam ni. Kalau kita minta tolong kepada manusia yang memang dia tak mampu tolong, syirik. Manusia boleh tak sembuhkan kita? Itu syirik. Kalau kita minta tolong yang manusia mampu, itu tidak syirik. Tolong angkat barang, tolong pandu kereta, itu tidak syirik. Boleh faham? Itu beza tu. Tolong kasih obat boleh je. Yang tak boleh apa? Tolong kasih obat yang pasti boleh menyembuhkan saya. Itu syirik lah. Okey. Jadi di sini maksud apa ni? Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin. Tolong kamu fikir dan lepas tu bagi tahu aku. Bila datang musibah pada engkau, adakah selain daripada Allah kamu minta pertolongan? Jawapannya apa? Allah tak tunggu mereka jawab. Allah jawab, bal, bahkan iyahu. Tengok apa makna iyahu? Hanya kepada dia sahaja. Mana ada mungkin tak orang musyrikin bila ada musibah dia minta tolong kepada berhala? Ada tak kemungkinan? Ada kemungkinan tak? Tak ada. Sebab apa?
Lah, kan iya tu makna apa? Hanya kepada Allah. Jadi orang musyrikin, bila ada musibah, walaupun dia sembah patung 24 jam, 50 tahun, bila ada mudarat, musibah, hanya kepada Allah dia berdoa. Betul? Percaya ke tak? Ada dalil? Surah apa? Oh, tak ingat. Kapan nak tenggelam? Bukan surah Luqman, ayat 32. Surah Luqman, surah 31, ayat 32. Wa iza ghashiyahum maujun kazzulali da'awullaha lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun wa minhum dah. Okey. Wa ma yajhadu bi ayatina ila kullu khattalin kafur. Okey, cuba terjemah. Wa iza dan ghashiyahum. Apa dia? Apabila menutupi mereka. Bila orang musyrikin naik kapal di tengah laut, menutupi mereka apa? Maujun ombak. Kan, ombak tu besar. Allah kata kazzulali, seperti awan. Makna musibah kan? Datang ombak besar dan ombak tu seperti awan. Maka apa mereka buat? Da'awullah, mereka berdoa. Bukan setakat berdoa kepada Allah, siap dengan mukhlisin, ikhlas. Kan? Siapa yang mengesahkan orang musyrikin ikhlas berdoa pada Allah? Siapa ni? Allah. Betul tak? Jadi orang musyrikin masa ni, antara dia berdoa kepada Allah ketika datang ombak besar, dengan kita berdoa lepas solat, siapa lebih ikhlas? Siapa lebih ikhlas? Mana tahu? Allah dah sahkan. Yang kita Allah ada sah tak? Tapi kita dakwa tak? Kalau kita kata awak ni doa tak ikhlas, kita marah tak? Marah tak? Cakap baik-baik sikit. Awak tahu tak hati saya? Tak, logiknya bila kita akan betul-betul ikhlas, bila betul-betul dalam kesempitan, dalam keadaan nikmat, kita baca doa cincai kan, amin. Tata doa apa dia tak faham kan, dah 10 tahun macam tu lah, amin. Contoh macam mula-mula kita naik kapal terbang kan, kita baca doa naik kenderaan kan, lepas tu duduk setengah jam tu datang ribut kuat kan, kita tengah tengok movie kan, kita tutup movie, kita berdoa. Jadi antara doa mula naik tu dengan doa masa tu, mana lebih ikhlas? Masa? Pasal apa masa tu lebih ikhlas? Sebab kita memang dah macam dah tak ada tempat bergantung kan. Jadi Allah nak bagi kita orang musyrikin pun sama. Bila datang ombak besar, mereka akan berdoa kepada Allah. Jadi masa ni dia sebut tak nama Allah? Ke dia sebut God? Dia sebut Allah ke dia sebut God? Kan? Boleh tak orang musyrikin guna perkataan Allah? Boleh?
Siapa kata tak boleh, dia menafikan ayat ni. Bukan setakat dia guna Allah, tapi siap dengan ikhlas. Dan lahuddin, baginya agama. Kemudian tengok falamma najahum, maka tatkala Allah selamatkan mereka, apa berlaku? Bila dah ombak dah reda apa semua, Allah pun selamatkan mereka ilal bar, ke darat. Apa berlaku? Faminhum muqtasidun, maka sebahagian mereka muqtasid. Muqtasid ni apa makna? Dia bersyukur dengan tak bersyukur, 50-50. Dan wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattalin kafur, dan kebanyakannya balik kepada kufur. Okey. Jadi pengajaran daripada sini, orang kafir ni dalam satu masa dia akan berdoa tak kepada Allah. Bila? Satu. Yang kedua, Allah akan makbulkan doa orang kafir walaupun dia kafir. Separuh? Mana kalau dia doa 5, Allah makbulkan berapa? 5. Ada dalil? Ayat ni. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata, da'watul mazlum mustajabah walau kana kafira. Orang-orang zalim orang yang dizalimi, doanya mustajab walaupun dia adalah orang kafir. Okey. Soalnya, Allah tahu tak lepas selamat dia akan balik kafir? Tahu kan? Jadi kenapa Allah makbulkan juga doa, sedangkan Allah tahu dia akan kafir pun? Lantak je lah kan? Biar mati lemas je. Sebab? Tapi ni kafir ni, lawan dia ni. Apa dia? Kalau ikhlas walaupun kafir, Allah makbul. Dan kalau Islam, kalau tak ikhlas, Allah tak makbulkan. Jawapan dia ialah sebab rahmatullah sabaqat ghadabahu. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Allah ghadab ni marahkan. Allah marah pada orang kafir. Tapi bila orang kafir ni dalam kesempitan, maka rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Ini dalam kesempitan lah. Dia beza dalam kesempitan dengan dizalimi. Dua benda yang berbeza kan. Kadang-kadang orang pukul orang kafir kan, rampas duit dia, itu dia dizalimi, bukan dalam kesempitan. Okey? Jadi pengajaran untuk kita apa? Orang kafir, ya Allah tahu dia akan kafir balik, setelah selamat Allah tetap makbulkan doanya. Pengajaran untuk kita apa? Jangan kepada siapa? Tak dengan orang kafir. Ini Allah dengan orang kafir macam ni. Walaupun dia kafir, walaupun dia menentang Allah, tapi bila dia dalam kesempitan, Allah makbulkan doa dia. Walaupun Allah tahu lepas ni dia akan balik kafir, tapi Allah tetap makbulkan. Pengajaran untuk kita apa dia? Jangan zalimi orang kafir. Dan orang kafir walaupun jahat macam mana kepada kita, bila dia jatuh ke aksiden, tolong. Kan? Kata orang kafir tu pukul anak kita kan, pecah cermin kata kita. Lepas sebulan kita tengok dia aksiden, patah kaki kan. Nak angkat tak dia pergi hospital? Tengok. Mulut sebut Ar-Rahmanur Rahim, tapi tak ikut sifat Allah. Betul kan? Siapa kita ni? Saya nak tanya, orang kafir kufur kepada Allah dengan orang kafir buat jahat pada kita, mana lebih besar? Kufur kepada Tuhan lah, sebab Allah ni pencipta. Tapi Allah tetap makbulkan doanya. Okey, boleh? Jadi Allah kata apa? Bila datang azab ataupun dekat kiamat, kamu tetap hanya berdoa kepada Allah. Fayakshifu, lalu yakshifu, dia yakshifu apa dia?
Menyembuh ataupun membuka ataupun memperkenalkan. Ma tad'u, apa yang kamu doa kepadanya. Jadi akhirnya hanya kepada Allah juga kamu berdoa. Walaupun kamu sembah berhala di Mekah tu dah berpuluh-puluh tahun. Tapi bila musibah, kamu juga berdoa kepada Allah. Insya'a, sekiranya dia kehendaki. Dia ni siapa? Allah. Allah kehendaki apa ni? Jadi kalau dalam keadaan tersepit, kamu tetap berdoa kepada Allah sahaja, dan Allah akan membuka musibah ataupun menghilangkan musibah yang menimpa kamu, tapi itu terikat dengan kehendak Allah. Kalau Allah nak, dia buka. Kalau tak, Allah biarkan. Okey. Saya nak tanya, ini orang kafir ni, walaupun dia sembah berhala 24 jam setiap hari dah berpuluh tahun, tapi bila musibah, langsung dia tak doa kepada patung tu. Kenapa dia tetap balik kepada Allah juga? Adakah itu fitrah? Fitrah semula jadi. Tapi ada disebut dalam tafsir, ada segolongan manusia bila dalam kesempitan dia tetap tak berdoa kepada Allah. Contoh orang Rafidah, Syiah. Bila ada masalah dalam kesempitan, dia berdoa pada Ali bin Abi Talib, dia berdoa pada Husain bin Ali. Ada. Makna apa tu? Orang Syiah tu dengan orang musyrikin mana lebih baik? Orang musyrikin. Sebab apa? Sebab orang musyrikin last sekali dia akan doa juga pada Allah, tapi orang Syiah tak. Dan termasuklah orang Melayu. Orang Melayu bila ada masalah kan, masalah sempit ke apa ke, kena sihir ke, masa tu dia berdoa pada siapa? Kan? Betul kan? Kadang-kadang dia pergi ke kubur. Dia pergi ke kubur, dia minta apa? Yang Syekh Pulan ke, Jailani ke apa ke semua. Boleh faham? Jadi kalau dia minta dalam kesempitan, dia pergi ke kubur, minta kepada mayat. Ketika itu orang Melayu dengan orang musyrikin mana lebih baik? Kenapa orang musyrikin lebih baik? Sebab fitrahnya membawanya kepada Allah akhirnya. Bila dalam kesempitan pun dia tak cari Tuhan, makna apa tu? Fitrah dia dah rusak, dah hancur dah. Jadi sini juga pengajaran, ada orang yang berdoa kepada mayat yang dah meninggal. Mungkin mayat tu masa hidup dia jadi wali ke, ulama ke, kan, ada karamah ke. Dia pergi berdoa pada orang yang dah mati, kan. Tengok orang musyrikin ni. Dalam kesempitan, dia cari tak orang mati? Tak, dia cari siapa? Maknanya, ada kadang-kadang ketika orang musyrikin, akidah orang musyrikin lebih baik daripada akidah orang yang berdoa pada orang mati ni. Ada tak orang Melayu yang berdoa pada orang mati? Pergi ke kubur berdoa pada orang mati, ada tak? Makna lebih teruk pada orang musyrikin lah. Orang musyrikin pun tak berdoa pada orang mati. Dia cari Tuhan juga. Boleh faham? Okey. Kemudian watan sauna, dan kamu tansau ni boleh terjemah dua. Satu, lupa. Yang kedua, tinggalkan. Kamu tinggal ataupun kamu lupa ma tusyrikun, apa yang kamu syirikkan. Apa dia tu? Patung.
Makna apa ni? Bila dalam keadaan kesempitan, darurah, dia hanya berdoa kepada Allah. Habis Tuhan dia ke mana? Tuhan-Tuhan dia duduk sembah pagi petang siang malam ke mana? Ni. Mereka tinggal ataupun mereka lupa. Kenapa mereka boleh lupa? Sedangkan dia dah sembah patung tu dah mungkin 30-40 tahun. Kenapa boleh lupa? Ha? Dia tahu? Tapi sebelum tu okey je. Dia sembah je. 30 tahun ke dia sembah patung? 30 tahun. Okey je. Tiba-tiba datang ribut taufan sekali je. Terus dia sebut nama Allah. Yang patung ni semua walaupun 30 tahun lupa terus ataupun dia tinggal. Kenapa masa 30 tahun dia tak terfikir nak tinggal? Ha? Apa kepentingannya? Dunia. Tapi masa kesempitan ni tak ada kepentingan. Lagi ada kepentingan. Ha? Ada kepentingan tu nak hidup. Kan? Kalau mungkin dia percaya Allah sebab tapi patung-patung tu buat bisnes dia. Bisnes. Bisnes dia kat sana. So kalau dia kalau dia tak percaya patung-patung ni, dia orang takkan dapat keuntungan lah. Orang datang ziarah Mekah kan buat patung kan. Memang patung. So dia orang tak apa, dia orang percaya Allah tu ada, tapi dia orang dia cakap okey nak minta bantuan Allah kena melalui patung ni satu. Antaraan ke apa ke. Tapi kenapa masa ditipu musibah dia tak terfikir macam tu? Kan dia kata apa tadi? Itu ada kepentingan kan untuk berniaga apa semua kan. Tapi masa kesempitan, ini soal hidup mati, bukan setakat berniaga ni, soal hidup mati. Kenapa dia boleh berfikir pada Allah? Ha? Fitrah apa tu? Ha? Ada apa dah? Hamba macam mana? Dia bila dia sembah patung, makna akal dia tak sihat. Tak waras lah. Kenapa tak waras? Sebab dia duduk dalam nikmat. Bila duduk dalam nikmat, dia tak boleh berfikir dengan betul. Tertipu dengan dunia, tertipu dengan tamak dengan kerja dunia. Tapi sekarang bila duduk dalam kesempitan, masa tu fikir ada waras. Masa tu waras. Ada duit, tak boleh nak tolong. Ada patung kat depan, tak boleh nak tolong. Masa tu jadi waras. Boleh faham? Sebab tu ada cerita siapa? Sahabat ke? Dia kata kami sembah berhala. Kemudian bila kami nak berlayar, kami bawa berhala bersama kami dalam kapal. Bila datang ombak besar, kami terus campak berhala tu. Kenapa campak? Kamu dah sembah 30 tahun, tiba-tiba campak Tuhan. Biadab tak dengan Tuhan dia? Biadab kan? Kurang-kurangnya bungkus elok-elok lah kan nak tampak ni. Kenapa dia campak? Sebab masa tu dalam kesempitan, patung mana boleh tolong, tak bergerak langsung. Dia waras. Okey. Okey. Dia pengajaran juga di sini apa dia? Orang musyrikin ni bila dia cari Tuhan? Bila ada musibah. Jadi ada tak orang Islam dia hanya akan cari Tuhan bila ada musibah? Ada tak? Ramai tak? Boleh bagi contoh? Contohlah dia sihat walafiat, jawatan besar kan, langsung tak solat. Tapi bila ditimpa musibah, kecimani ke, kena potong ke, masa tu dia cari siapa? Allah kan? Ada tak menyerupai perangai orang musyrikin? Jadi siapa yang cari Tuhan masa dalam kesempitan ataupun musibah, itu perangai orang kafir. Okey, perangai orang Islam pula apa dia? Perangai orang Islam sentiasa cari Tuhan ketika senang. Bahkan hadis kata, siapa yang cari Tuhan ketika senang, maka Allah akan bantunya ketika sempit. Walaupun dia tak cari. Boleh faham? Itu beza orang beriman. Sebab orang beriman, waktu senang pun dia rasa dia perlukan Tuhan. Kan? Betul kan?
Okey, kemudian Allah kata apa? Walaqad arsalna. Dan saya nak sebut apa ni? Ni. Perangai ayat ni merawat penyakit masyarakat kita, iaitu cari Tuhan ketika susah. Kan? Kita tengok dalam masyarakat kita, kadang-kadang di masjid, tiba-tiba kita dengar minta semua jemaah solat hajat berdoa kepada si fulan yang sedang sakit ternak di hospital. Kita pun tak kenal si fulan tu. Tapi duduk di taman kita kan, muka dia pun tak pernah nampak kan? Nampak? Jadi masa sihat, dia tak cari Tuhan di rumah Allah. Tapi masa sakit, masa sempit, dia cari rumah Allah, dia cari jemaah-jemaah di masjid. Biasa dengar tak? Biasa. Begitu juga ibu bapa tak pernah pergi masjid. Kan? Muka tak pernah nampak pun. Tengok-tengok ramai ke masjid tu. Bukan malam Jumaat. Penuh. Lebih pada malam Jumaat. Kereta pun jam. Kita kata ada apa ni? Nak kata Maulidin Nabi bukan Rabiul Awal. Rupa-rupanya besok periksa SPM. Makna bila dia cari Tuhan? Bila dalam kesempitan, dia nak anak dia berjaya. Betul tak? Ada tak persamaan? Saya tanya, saya tak keluar kenyataan. Ada tak persamaan? Kadang-kadang kita tengok budak-budak ramai pergi kan, pakat berdoa. Padahal sebelum tu tak pernah nampak. Mak bapak dia pun tak pernah nampak. Pakai kain pelekat pun terbalik. Kopiah pun nampak lagi berlipat kan? Betul kan? Pernah tengok suasana tu? Pernah, betul. Saya pernah satu masa terkejut. Ada apa ni? Kereta jam. Rupa-rupa besok nak periksa. Kita dah lama habis SPM. Tak tahu bila periksa kan? Itu perangai ada ciri-ciri orang musyrikin, iaitu cari Tuhan masa susah. Okey. Dan pasti sesungguhnya arsalna, kami utuskan ila umamin, kepada umat-umat min qablika, dari sebelum engkau. Fa akhaznahum, lalu akhazna apa dah? Kami akhazna makna kami ambil. Di sini maksud dia kami seksa lah. Kami seksa mereka, ataupun kami timpakan azab kepada mereka. Bil ba'sa, dengan kesengsaraan. Wadbarra, dan mudarat. Apa beza ni? Dalam tafsir ba'sa ni makna kesusahan, masyakkah, seperti lapar, takut. Ini ba'sa. Darat pula yang memudaratkan. Dia kalau setakat takut tak mudaratkan. Tapi darat ni macam penyakit kecimani kan, penyakit jantung, itu darat. Jadi Allah kata, kami telah utuskan kepada umat-umat sebelum kamu, lalu kami timpakan kepada mereka ba'sa dan darat. Sebab apa? Apa sebab? La'allahum, supaya mereka yatadarraun. Apa makna yatadarraun? Apa dia? Oh, dia terjemah rendah diri. Tunduk. Dalam bahasa Arab panggil yalja'una. Mereka kembali dan mereka dekat kepada Allah. Mereka kembali dan dekat kepada Allah. Okey. Sekarang Allah beritahu, kami telah utuskan Rasul kepada umat-umat dahulu. Apa mesejnya?
kami utuskan Rasul kepada umat dahulu. Apa pengajarannya? Mak dulu, mak zaman Nabi dulu pun dia orang macam dia orang kat perangai. Jadi faedahnya apa? Apa faedahnya? Pengajaran untuk orang dulu Pengajaran untuk orang dulu ke pengajaran untuk orang sekarang? sekarang. Apa pengajarannya? Apa dia? Untuk menghiburkan Nabi supaya macam mana Nabi boleh terhibur bila dengar cerita umat dahulu? Kita terhibur dengan apa? Dengan cerita orang dulu ke dengan lagu? Apa dia? Kalau mak ayah kita kata, nak tak mak hiburkan? Nak. Okey, mak dah nak cerita ni, cerita Nabi Nuh. Anak terhibur tak? Anak tak terhibur, mak pun tak terhibur. Okey, pertama untuk hiburkan hati Nabi. Kenapa? Sebab Nabi sedang sedih, sedang kesempitan sebab tekanan orang musyrikin. Jadi kesempitan tekanan itu bila dikongsi dengan umat-umat dahulu, Nabi rasa ringan. Jadi orang macam kita tak akan terhibur lah. Satu. Yang kedua, bila Allah beritahu kami utuskan Rasul kepada semua umat dahulu, itu menunjukkan apa? Allah utuskan Rasul tu sebagai tanda apa? Rahmat Allah. Sebenarnya Allah nak beritahu rahmatnya Allah kepada manusia, sayangnya Allah pada manusia, Allah utuskan Rasul. Bahkan dalam surah Yasin, di satu negeri itu Allah utuskan satu negeri je dalam satu masa. Berapa Rasul? Ya Allah. Mula-mula hantar dua kan. Lepas tu orang negeri itu mendustakan dua Rasul. Kalau ikut kita, kan, kebagi hantar guru dua orang, lepas tu semua tak nak dengar cakap guru. Kita hantar tak guru ketiga? Kalau kita tarik dah guru dua tu. Dia dah tak payah mengajar lah. Buat ni degil kan. Tapi Allah lepas dua Rasul didustakan, Allah buat apa? Sebab apa? Kenapa Allah tak turunkan azab? Sebab rahmat. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita apa dah? Kalau kita sayang pada orang, sayang pada semua orang, pergilah berdakwah, pergi bagi ilmu. Sebab Rasul ni bawa apa? Rasul bawa apple ke bawa duit? Ke hamper? Ilmu. Jadi rahmat Allah kepada manusia ialah Allah utuskan Rasul supaya apa? Supaya Rasul ajar cara nak sembah Allah. Cuma bayangkan kalau Rasul tak ada. Macam mana kita nak berwuduk? Betul tak? Macam mana cara kita nak salat? Macam mana cara kita nak... Semua ibadat terbatal. Tapi Allah tak nak ibadat kita terbatal ataupun ditolak. Allah hantar Rasul dan Rasul ajar satu persatu. Cara berwuduk yang betul, cara solat, cara puasa. Jadi kita kena rasa sayangnya Allah, rahmat Allah kepada kita dengan diutuskan Rasul. Maka begitu juga kita kena tunjukkan sayang kita kepada anak, sayang kita kepada orang lain ialah dengan bagi apa yang Rasul bagi pada umat manusia. Bagi ilmu, bagi Al-Quran. Okey. Kemudian Allah kata apa? Sebab mereka tak dengar cakap degil, Allah bagi apa ni? Al-Ba'sa dan Dharra. Apa faedah? Ini macam lapar, macam sakit kan? Kan Allah kata dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kata pasti kami akan uji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan buah-buahan dan kekurangan jiwa, kematian. Kami pasti akan uji. Jadi Allah kata bila mereka tak beriman, Allah uji dengan baksa dan dharra. Apa tujuan? Supaya jadi Allah di sini pengajarannya apa? Allah tak akan buat apa-apa melainkan ada hikmahnya. Kalau ada baksa, ada dharra, tengok apa hikmahnya. Apa hikmahnya?
supaya manusia satu. Allah tak akan buat melainkan pasti ada hikmah. Sama ada yang baik ataupun yang nampak musibah. Satu. Yang kedua, cara bila Allah tengok manusia dah jauh hanyut, lupa pada Allah, maka Allah nak kembalikan manusia kepada Tuhan. Caranya apa? Bil ba'sa wad dharra. Allah tak akan bagi nikmat. Bila Allah tengok manusia lupa, Allah tak akan bagi nikmat. Kenapa? Bila bagi nikmat, dia semakin cara nak yatadarraun mesti dengan al-ba'sa dan al-dharra. Beza tak cara kita? Kita kalau nak suruh orang tu kembali, kadang-kadang kita pujuk dengan apa? Dengan kesenangan, dengan duit kan? Ada tak contoh? Bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi susah. Contoh. Nabi Yusuf kan? Allah nak angkat dia jadi menteri, tapi proses tu apa dia? Masuk apa mula-mula? Masuk telaga buruk dulu kan. Lepas tu? Jadi hamba kan. Dia jual macam barang. Yang ketiga? Masuk penjara. Subhanallah. Siapa lagi? Nabi Yunus. Kan dia nak angkat, nak tinggikan darjah Nabi Yunus, bukan dia letak tempat yang terbaik. Bukan dia letak dalam istana, tapi dia letak dalam perut ikan. Jadi pengajaran untuk kita, kalau kita nak tempat terbaik di sisi Allah, jangan harap duduk tempat yang dihampar dengan pembandini merah, ditabur dengan bunga-bunga, kan? Dibagi anugerah. Okey. Boleh Cukup? Oh, masa tak habis, ayat dah habis lah. Nak tambah satu ayat lagi. Ayat apa? Cuba baca. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u qasat qulubuhum wa bayyana wa zayyana lahum Nah 43. Okey, cuba tengok. Ni ayat 43 ada kaitan dengan ayat 42. Allah bagi baksa dan dara apa tujuan? Supaya manusia kembali pada Allah. Ini susah orang nak faham ni. Iaitu musibah tu sebenarnya Allah nak kita balik pada Allah, kan? Susah. Kadang-kadang kita cakap, dia jawab apa? Ustaz senang cakap lah. Lepas tu dia baca hadis tu. Bahu yang memikul lebih berat daripada mata yang. Nah, kita baca ayat Quran, dia baca ayat Melayu tu. Okey. Allah kata apa? Falaula. Maka Kenapa tidak ketika mana ja'ahum telah datang
kepada mereka ba'sana, ba'suna kan, ba'suna, siksaan kami, tadarra'u, mereka ni yatadarra'u, mereka menundukkan hati ataupun kembali kepada Allah. Apa maksud dia? Tujuan Allah bagi ba'sa dan darak supaya apa? Mereka kembali kepada Allah. Jadi Allah ulang balik. Kenapa tidak bila datang musibah ataupun siksaan kami, kenapa tidak mereka kembali kepada Allah? Tetapi akhirnya apa berlaku? Walakin akan tetapi qasat apa dia? Keras. Qulubuhum, hati-hati mereka. Hati-hati mereka. Mana apa tu? Ada yang Allah bagi musibah teruk macam mana pun tak berubah. Kan? Ada yang kita pergi ziarah asnaf, yang Allah bagi macam-macam penyakit. Jadi nikmat bila kita ziarah asnaf, termasuklah yang asnaf satu miskin harta, yang kedua ditipu musibah. Dalam miskin harta, patut ditipu musibah kan. Ada yang kecimannya kena potong kaki, ada yang buah pinggang, ada yang mata tak nampak, macam-macam. Ya Allah, kita semua ada. Tapi dalam keadaan itu pun ada yang tak solat. Ni bila Allah datangkan musibah kepada mereka, sepatut mereka kembali solatlah, tapi hati mereka tetap keras. Kan? Ramai kan macam tu kan? Kenapa hati keras? Apa dia? Hati keras sebab apa? Sebab dosa. Sebab itulah ada ulama mengatakan cara untuk lembutkan hati. Ambil tips. Siapa hati keras, ambil tips. Siapa yang tak ambil tips ni memang hati dia ada lembut. Pertama, kata ulama, hati boleh jadi lembut dengan tadabbur Al-Quran. Ini bukan cakap saya ni. Tak mungkin hati kamu lembut kalau kamu tak faham Al-Quran. Mustahil. Hanya Quran dapat meleburkan hati yang keras. Quran boleh tak? Kalau letak kat gunung, apa jadi gunung yang keras tu? Hancur. Itu gunung yang keras. Kalau hati manusia boleh lebur. Satu, tadabbur Al-Quran. Yang kedua dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Banyakkan zikir. Zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, zikir setiap hari pakai baju, zikir hujan, macam-macam. Yang ketiga, berkawan. Nabi kata berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Kalau kamu berkawan dengan kawan yang tak baik, maka hati kamu pun akan jadi keras. Seumpama kamu berkawan dengan apa? Pembakar besi kan. Sikit sebanyak kena tempias. Jadi pilih kawan yang suka solat, suka berzikir, suka pergi salat, suka solat awal waktu, suka pergi ke tadabbur, insya-Allah dia akan membantu untuk lembutkan hati kamu. Yang ketiga, yang keempat, selalu pergi ziarah asnaf, orang miskin, lembut hati. Sebab bila kita tengok mereka dalam kesepitan, menderita kan, anak sakit, satu family tu kita pergi, dia kejegat, rumah dia rumah flat, peti air pun nak roboh, rak pun tak ada. Kemudian bini dia penyakit keciman ni, mata tak apa nampak. Anak seorang autism, seorang lagi pekak dan bisu. Macam mana duduk dalam rumah sempit, bini tak apa nampak, nak masak pun tak boleh. Ada seorang anak yang okey sikit, dua orang anak yang kecil tu pekak dan bisu. Bercakap tak boleh, dengar pun tak boleh. Cuba bayangkan.
Lepas tu bapak pula miskin, kerja guard, gaji 1,200, bayar pula sewa rumah 300. Lepas tu seorang lagi anak dia autism. Tak boleh nak bayangkan. Bila kita ziarah macam ni, baru kita lembut hati. Baru kita akan bersyukur pada Allah. Kita anak sihat, kita pun sihat, gaji pun okey kan. Ada kereta, semua okey, rumah pun besar. Dan khususnya, ziarah anak yatim dan sapu kepalanya. Itu ada hadis. Ada seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hati aku keras. Macam mana aku nak lembutkan hati aku?" Maka Nabi kata, kamu cari anak yatim, sapu kepala dan bagi makan. Jangan sapu kepala, terus balik. Dek, mari sini. Pakcik nak sapu kepala, sapu belah. Kan? Tak, bagi makan. Boleh? Jadi kalau nak lembutkan hati, kena buat 3-4 benda ni. Yang paling asas ialah tadabbur Al-Quran. Sebab tu bila kita ziarah asnaf, kita bagi Al-Quran dan kita permudahkan supaya dia tadabbur Al-Quran. Selagi mereka tak tadabbur Al-Quran, masalah mereka tak akan selesai. Okey. Wa zayyana dan zayyana pada telah menghiaskan bagi mereka syaitan makanu apa yang adalah mereka ya'malun amalkan. Apa mana? Macam mana mereka boleh keras hati? Sebab apa tadi? Buat dosa. Macam mana mereka boleh buat dosa? Sebab mereka nampak dosa itu adalah baik. Macam mana dosa dia nampak baik? Sebab syaitan dah tukar. Benda maksiat, syaitan balut menjadi macam benda makruf. Benda makruf pula, syaitan balut macam benda mungkar. Kan? Betul tak? Yang buka aurat tu, cuba tanya dia, bagus tak awak buka aurat? Dia jawab apa? Baguslah, sebab tu saya buka. Kan? Dia solat lambat tu, dia rasa apa solat lambat? Dia kata okey lah, sebab tu saya dah 10 tahun solat lambat, okey je, sihat walafiat. Lepas tu dia banding pula dengan yang tak solat langsung, okey lah, saya solat juga. Okey tu ialah apa dia? Zayyana lahumus syaitan. Kadang-kadang syaitan hiaskan amalan dengan apa? Dengan angan-angan. Kamu masih muda, Tuhan tu pula Maha Pengampun. Yang bunuh 100 orang pun Allah ampunkan, kamu seorang belum bunuh lagi. Okey? Jadi daripada ayat ni kita dapat faham Allah sangat sayang kepada hamba-Nya, tapi bukan dengan bagi nikmat. Allah bagi al-ba'sa dan ad-dharra. Kalau dah bagi ba'sa dan dharra tak balik juga pada Allah, mana hati? Kena cek hati dia. Cek hati dia. Duit dah ada, badan dah sihat, tapi solat tak khusyuk kan? Cek hati. Okey? Cukup lah? Cukup lah? Okey, kita tengok soalan. Saya biasa baca buku tu, dosa-dosa yang dianggap biasa. Bukan tak bawa pergi Penang Kedah, tak tahu duk bukan dalam buku tu. Mungkin duk dalam kereta. Hafiz ada tak? Tak ada. Hana bawa tapi tak tahu duk mana. Kena beli lain lah. Okey, ada soalan?
Muhammad Zaid Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana ingin menghakis perasaan kita kadang-kadang kena musibah seolah menyalahkan Allah. Kenapa aku yang kena dalam hati? Macam mana nak menghakiskan perasaan macam kita rasa Allah tak suka pada kita, kan? Dia pertama, kita kena faham hidup adalah ujian. Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan kehidupan hanya untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan? Jadi kena fahamlah, hidup adalah ujian. Bila ujian, dia ada dua. Ujian ada dua bentuk, kan? Apa dia tu? Allah kata dalam surah Al-Anbiya, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan. Kami uji kamu, nabluukum, kami uji kamu bil khairi, dengan baik. Baik apa dah? Kaya, sehat, senang, anak berjaya. Wasyarr, dan kami uji juga kamu dengan syarr, benda yang tak baik. Semua itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Okey? Jadi pertama kena faham, hidup adalah ujian. Yang kedua, ujian adalah terbagi pada dua, bukan tiga. Satu benda baik, satu tak baik. Dan Allah juga sebut dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah kata adapun manusia bila Allah uji dengan Allah uji, bukan Allah anugerah. Awal-awal lagi Allah kata idza mabtalahu, bila Tuhan mengujinya dengan apa? Fa akramahu, Allah memuliakan dengan bagi nikmat, bagi kesihatan. Awal-awal lagi Allah kata uji. Tapi dia salah faham, dia kata apa? Wa yaqulu rabbi akraman, Tuhan suka padaku. Ya Allah. Allah nak begitu, dia salah faham. Aku bagi nikmat bukan sebab kamu baik. Kalau dengan nikmat ini sebab kamu baik, maka Qarun baiklah. Qarun lagi banyak Allah bagi harta, Firaun lagi lama Allah bagi kuasa. Tak. Kemudian wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Adapun Allah uji juga, tapi dengan apa? Allah sempitkan, qadara alaihi rizqahu. Allah sempitkan rezeki. Allah uji, bukan Allah benci. Tapi dia salah faham. Dia kata apa? Wa yaqulu rabbi ahanan. Tuhan yang memang tak suka padaku. Ini perangai orang yang tak faham tujuan hidup. Jadi tips dia, macam mana nak hakis perasaan, kita kadang-kadang kena musibah seolah menyalahkan Allah. Jadi pertama kena faham, hidup adalah ujian. Kemudian ujian pula terbagi pada dua. Satu baik, satu tak baik. Dan hasil daripada ujian, Allah nak tengok apa? Kalau Allah bagi nikmat, Allah nak tengok dengan nikmat tu kamu semakin taat tak kepada Allah. Bila kamu dengan nikmat semakin solat awal waktu, semakin tambah solat sunat, semakin tu tak aurat, kamu berjaya dalam ujian. Dan bila Allah bagi musibah, ujian musibah, Allah nak tengok apa? Redha dan sabar ataupun marah. Maka kalau redha, Allah kata, siapa yang redha dengan ujian, falahu ar-ridha. Dia dapat redha Allah. Nak apa lagi? Bila Allah bagi musibah, sebab sebenarnya Allah nak bagi apa? Allah nak bagi redha Allah. Tapi syarat kita kena redha dengan musibah tu. Okey. Yang keberapa? Yang keempat, untuk hilangkan perasaan bersangka buruk pada Allah ialah kita tengok orang yang lebih teruk pada kita. Tengok orang yang lebih teruk pada kita, baru kita akan menjadi orang yang bersyukur. Okey, kita apa ujian kita nak tanya? Apa ujian kita sebenarnya? Ujian apa kita? Katalah patah kaki, kan? Patah kaki. Ada tak orang-orang dahulu yang Nabi kata digergaji terbelah dua? Ada tak? Nabi ditangkap, ditanam separuh badan, kemudian dia ambil gergaji, dibelah dua, dan dia tetap beriman kepada Allah, dia tetap redha. Jadi cuba banding, kamu
patah kaki, potong kaki. Kawan tu digergaji hidup-hidup tanpa bius dan mati. Kamu masih hidup lagi. Kan? Ada juga yang orang-orang dahulu diazab dengan disikat dengan sikat besi sehingga keluar semua daging-daging dia, tinggal tulang je. Kan? Tapi mereka tetap redha. Kamu ada tak sampai tahap tu? Tak ada. Okey. Dan Nabi Ayub, apa ujiannya? Sakit. Bukan sakit saja, bukan sakit badan saja, tapi menyebabkan harta dia semua hilang. Anak-anak dia ada yang mengatakan mati dan ada juga mengatakan lari. Masyarakat, kaum dia pun lari daripada dia. Dan bukan setahun, bukan 2 tahun. 18 tahun. Kamu baru berapa lama kan? Ha? Dah hilang tak harta, hilang tak anak? Tak. Jadi tengoklah orang yang lebih teruk daripada kita kan? Ha? Lepas tu masa kita tengok Asnaf kan? Ada yang patah kaki, kena potong. Lepas tu orang yang sama kena penyakit apa ni? Dialisis kan, buah pinggang. Dia operate kat, mula-mula operate kat leher. Dia nak dialisis ni dia kena cucuk kat tangan tapi tak masuk dah. Dia operate kat leher, masuk wire. Tak jadi. Operate kat sini. Tak jadi juga. Operate kat sini pula yang ketiga. Itu pun mungkin tak tahan lama akan operate tebuk tempat lain. Kita berapa kali dah operate? Bunyi operate dah cabut dah kan? Dan kita tengok ni yang saya ceritakan. Budak lelaki umur 24 tahun kan? Tak ada pekerjaan, tak ada suami, tak ada anak, tak boleh berkeluarga, tak ada bapa, jaga mak je. Cuba kita bayangkan kita duduk tempat dia. Duduk kat situ jaga mak je, rumah pula dhaif. Tandas pun tak ada. Cuba bayangkan 6 tahun. Kan kita umur 24 tahun dah gelenyah nak kahwin kan. Dia nak fikir kahwin tak boleh sebab kena jaga mak. Cuba bayangkan kita duduk tempat dia. Jadi bila kita tengok orang yang lebih teruk pada kita, baru kita rasa, ya Allah, besarnya nikmat engkau kepada aku. Tapi kena ziarah lah, kan? Jangan duduk kat rumah je. Okey. Ada soalan lain? Nampaknya makin dijelaskan tentang bahaya syirik bid'ah. Pengamalnya masih keras hati dan tidak mahu berubah. Sebab apa, Ustaz? Lah, tadi baru belajar dah. Sebabnya apa? Orang yang keras hati sebab apa? Dosa. Dan dosa sebab apa? Syaitan hiaskan amalan bid'ah tu nampak macam ibadat. Betul, orang buat bid'ah ni paling bahaya. Dia tak akan rasa bersalah. Sebab dia bentuk ibadat kan. Ada satu Syekh Habib pakai serban besar. Dia kata berebutlah untuk malam pertama Ramadan. Kenapa? Malam tu Allah akan tengok hamba je dengan penuh kasih sayang. Siapa yang Allah ampunkan hambanya pada malam pertama, maka dia akan diampunkan selama-lamanya. Oi, seronoknya. Kan? Bahaya tu. Bahaya apa? Lepas tu dia tak akan buat dosa, dia akan buat dosa. Sebab apa? Sebab Allah dah ampun selama-lamanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana nak lembutkan hati anak-anak dan menantu supaya solat awal waktu? Pertama, lembutkan hati mak mertua dulu. Dan kadang-kadang kita tak sabar kan nak lembutkan hati anak. Mana hati kita keras lah. Tengok Nabi Yaqub, dia berjaya lembutkan hati anaknya berapa ramai? Berapa ramai? Nabi Yaqub berjaya lembutkan hati anaknya berapa ramai? Bukan. Jangan buat fitnah pada anak Nabi Yaqub. Yang jahat 10 orang je. Kan yang baik Yusuf dengan 10 orang je. Dan kejahatan dia jauh lebih jahat daripada anak kita. Apa dia? Menipu bapak dia, khianat pada adik dia. Dan bapak dia siapa ni yang dia tipu? Nabi. Adik dia khianat siapa? Nabi. Kan? Sampai tahap dia nak bunuh adik dia kan? Jahat tak? Tapi
macam mana Nabi Yaqub dapat lembutkan hati anaknya? Macam mana? Dia ambil air, dia tiup, dia baca Yasin. Puh. Dengan apa? Siapa tahu? Dia kata fasabrun jamil. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Dengan kesabarannya cantik dan wallahul musta'an. Hanya Allah tempat aku minta tolong. Aku tak minta tolong siapa. Aku tak minta tolong siapa, walau isteri, walau kawan. Allah aja. Dia tak marah pada anak dia, dia tak halau anak dia kan. Jadi yang nak lembutkan hati anak, yang paling penting mak bapak tu. Mak bapak. Kadang-kadang anak jadi keras sebab sikap mak bapak. Mak bapak kadang-kadang tak tunjuk kasih sayang. Asyik marah je, asyik suruh je kan. Tapi nasihat, bagi peringatan kan. Apatah lagi, mak bapak kadang-kadang tidak ada contoh yang baik pada anak-anak kan. Minta maaf pada mak bapak. Jenama kurma memaparkan potret Fir'aun. Soalan, tidak ini satu perkara yang tak harus dibenarkan. Fir'aun satu lambang kesyirikan. Keangkuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah betul pandangan saya? Adakah kurma yang potret Fir'aun? Ada ke tak ada? Ke dengar berita ya, daripada orang turut dia viralkan. Dia peniaga yang paling bodoh ialah jual kurma letak gambar Fir'aun. Menyebabkan kurma dia takkan laris lah. Kalau nak lari, letaklah nama dia. Lofa ke, gambar Linofa ke kan. Pio Haris ke. Ada pula letak gambar Fir'aun. Cari naas lah. Jadi cek dulu berita tu betul ke salah. Doa untuk mengelak angin ahmar, adakah itu daripada doa Rasulullah? Bukan. Yang orang duk baca kan daripada apa, surah pasal kisah Nabi Sulaiman kan. Itu bukan doa daripada Nabi. Doa daripada Nabi untuk mengelak penyakit umum. Ada dalam buku saya tu. Ada 4-5 jenis doa yang Nabi ajar bila ditimpa penyakit umum. Adapun doa khusus untuk angin ahmar tidak ada. Apabila kita nak menyantuni orang miskin, kurang upaya, ada satu sifat timbul rasa beban. Tapi kita lawan sikap itu dan ingat apa yang dijanjikan Allah. Adakah kita paksa diri kita ikut berbuat baik? Boleh dikatakan dengan tak, bila kita nak ziarah asnaf kita rasa terbeban kan. Soalnya kenapa terbeban? Kenapa terbeban? Saya tak tahulah. Saya nak tanya yang dah biasa pergi ziarah asnaf ni. Naik lift kan, naik rumah flat dia, naik turun. Balik pensan. Betul, balik malam tu sampai pukul 1 pagi kan. Lepas tu saya tidur lepas subuh tu hari apa? Hari Isnin. Selasa. Tidur sedar-sedar azan Zuhur. Penat kan. Tapi nak pergi lagi. Jadi saya tanya, beban ke? Kenapa tak? Kenapa tak? Bukan dapat duit kan? Bukan ada air terjun pun. Bukan masuk banglo. Rumah sempit, panas. Kenapa? Apa dia? Cari reda Allah. Oh, jadi bila cari reda Allah seronok. Seronok ke? Saya dah sebut berapa kali kan. Nabi kata apa? Daripada aku berintikaf di masjid aku sebulan, lebih baik aku berjalan untuk menunaikan hajat saudaraku. Nabi tak sebut berjalan berapa lama dan hajat kecil ataupun besar. Mungkin setengah jam saja kita berjalan untuk tunaikan hajat. Yang setengah jam ni lebih Nabi suka daripada duduk masjid siang malam beribadat baca Quran. Jadi bila kita pergi rumah asnaf, kita bukan setakat dapat tunaikan satu hajat, kadang-kadang banyak hajat dia. Dan amalan tu ialah amalan yang paling Nabi suka. Amalan yang paling Allah suka. Oh, seronoknya kita dapat buat amalan yang Allah suka. Macam mana tak seronok? Macam mana kita terbeban? Saya nak tanya,
Kalau kita buat amalan yang kekasih kita suka, katalah kita tengah bercinta kan, kekasih kita suka sangat duduk tengah panas, kita duduk tengah panas tu beban ke seronok? Ini, itu kekasih manusia. Ini Allah. Allah suka, ya Allah. Suka. Ada satu hadis Nabi kata, ada seseorang lelaki berjalan, lalu ada malaikat, tapi malaikat ni berupa manusia. Malaikat ni berupa manusia bertanya lelaki ni, kamu nak ke mana ni? Aku nak pergi rumah si fulan. Jadi malaikat nak test, kamu pergi untuk apa? Saja nak tanya sebab aku sayang pada dia. Betul ke? Tak ada tujuan lain? Itu sahaja tujuan. Maka malaikat berkata, aku sebenarnya adalah utusan Allah dan aku nak sampaikan berita daripada Allah, iaitu Allah cinta pada engkau. Kan? Kenapa nak terbeban? Kan? Kalau kita pergi melancongkan, seronok, tapi belum tentu Allah cinta. Belum tentu Allah cinta. Belum tentu amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang kawan kepada kawan saya hanyut dengan seni, sajak, lagu. Sekarang dia ada fahaman semua agama sama dan jadi ateis. Macam mana nak tarik dia keluar dari fahaman dia yang dah tak betul tu? Nak bantu tapi nak berhujah dengan dia, kami pun tak mampu, tak cukup ilmu. Dah tahu tak cukup ilmu, tambah dulu ilmu. Ataupun suruh dia datang kat sini, ataupun bagi nombor dia pada saya. Bagus ni, satu benda positif kan. Apa yang positif? Bila kawan kita sesat, kita nak selamatkan dia, tapi kita tak ada ilmu. Positifnya apa? Kita mula nak belajar. Betul tak? Cuba bayangkan kalau kita belajar daripada awal lagi untuk berdakwah, kita boleh tepis segala syubhat. Betul tak? Tapi kita belajar tak berfikir pun untuk berdakwah. Kita belajar setakat nak tahu. Betul kan? Akhirnya bila nak berdakwah, keluh. Nak cakap apa ni Ustaz? Padahal dah 10 tahun mengaji. Jadi mindset kita, bila kita belajar bukan untuk berdakwah, walaupun ilmu banyak tak boleh cakap. Dan saya yakin ni, yang biasa ikut misi kita, dia boleh bercakap dah. Cuma bila saya ada, dia jadi keluh lah. Bila saya tak ada, lancar je. Jadi insyaAllah satu hari saya tak akan pergi. Okey, cukup lah. Soalan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Buat swab test batal puasa ke tak? Tak batal. Tak batal. Yang batal tu mungkin yang batal ialah tidur banyak kan. Lepas tu asyik tengok drama aje kan. Okey, cukup lah. Okey, kelas besok, kelas sirah kita tangguhkan sebab kita ada jemputan di satu sekolah daripada pukul 8 sampai pukul 10. Satu sekolah ni jemput untuk kita buat ucapan pasal persiapan Ramadan. Dan insya-Allah kita akan buat live daripada 8 hingga 10. Jadi kelas sirah pukul 10.30 kita tangguhkan. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.